Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Ahad 27 September. Saya Hania Muhili. Dan saya Ivan Toh. Berikut paparan utama malam ini. Siapa Ketua Menteri Sabah yang baharu? Yang di-Petua Negeri minta tempoh tentukan calon paling layak. Tindakan kolektif masyarakat antarabangsa kunci pemulihan daripada COVID-19. Berita perdana dimulakan dengan persoalan ini. Siapa Ketua Menteri Sabah yang baharu selepas kejayaan Gabungan Rakyat Sabah GRS memenangi Pilihan Raya Umum DUN Sabah semalam? Dua nama menjadi tumpuan, iaitu Pengerusi Barisan Nasional BN Sabah Datuk Seri Bong Motaradin dan juga Pengerusi Perikatan Nasional BN Negeri Datuk Haji Jino. Kedua-dua pemimpin itu kini disebut-sebut sebagai calon Ketua Menteri Negeri di bawah Bayu. Kira-kira pukul 2.47 petang tadi, Datuk Seri Bong Motaradin memasuki perkarangan istana, diikuti seminit kemudian Datuk Seri Haji Jinor. Turut hadir Setiausaha Agong Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Jahid Jahim dan Presiden Parti Solidariti Tanah Airku STAR Datuk Dr. Jeffrey Kitingan. Ya, sejam kemudian mereka dilihat keluar dari perkarangan istana. Mengulas kehadiran ke istana, Datuk Seri Bong Mota menjelaskan kepada media yang di-Petua Negeri Tun Dr. Johan Mahiruddin meminta tempoh bagi menentukan calon Ketua Menteri Sabah yang baru. Terdahulu mereka menghadiri perjumpaan tertutup di Kota Kinabalu dipercayai bagi mengadakan perbincangan mengenai calon Ketua Menteri Sabah. Pada PRU DUN Sabah semalam, GRS memperoleh majoriti mudah untuk mengambil alih tampuk pimpinan kerajaan negeri daripada Parti Warisan Sabah. Penganalisis politik merumuskan kemenangan GRS bukti rakyat Sabah mahukan kepimpinan negeri yang selari dengan kerajaan persekutuan. Menurut Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawi, keupayaan kerajaan negeri sebelum ini dilihat lebih terhad jika dibandingkan dengan keupayaan kerajaan persekutuan dalam pembangunan negeri Sabah. Jelasnya dasar pemulihan ekonomi yang diperkenalkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga antara faktor kemenangan GRS. Bukan saja golongan B40, M40, T20, semua lapisan itu mendapat tempiasnya. Jadi dasar ini betul-betul memberikan impak kepada rakyat dari bawah tengah sampai ke atas. Jadi ini memberikan kelegaan kepada rakyat dalam tempoh suasana ekonomi yang tidak menentu, pergerakan ekonomi agak perlahan. Jadi rakyat mahukan sokongan yang lebih kuat. Sokongan yang lebih kuat ini ialah datangnya daripada Putrajaya. Jadi dalam konteks ini saya kira Perikatan Nasional berjaya membawa naratif kepada rakyat bahawa mana-mana kerajaan yang mahukan pembangunan, mahukan suara mereka didengar, suara mereka perlu selari dengan Putrajaya. Kalau negeri tersebut pembangkang, mereka sukar untuk bekerjasama. Selain itu katanya, faktor muafakat juga antara kejayaan GRS. Bagi PAS pula, kemenangan GRS dalam PRU DUN Sabah satu petanda baik kepada gabungan Parti Kerajaan Persekutuan untuk menghadapi Pilihan Raya Umum akan datang. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man bagaimanapun berkata, kemenangan semalam bukan jaminan untuk gabungan itu berasa selesa. Dan kita yakin dengan keputusan yang telah diberi mandat oleh rakyat, apa yang penting ialah parti-parti yang menang untuk melihat ke depan
bagi meneruskan agenda pembangunan bagi rakyat Sabah. Indikator yang ditunjuk itu agak baiklah bagi kami di Semenanjung. Khususnya dalam kalau sekiranya kerajaan bersedia untuk bubar parlimen dan sebagainya. Kita beralih ke perkembangan COVID-19. 3 kluster baru dikenal pasti hari ini. 2 di Sabah iaitu kluster Buang Sayang di Sipitang dan kluster Kampung Sakong di Sempurna. Manakala satu lagi kluster melibatkan setapak di Ibu Negara dan dalam pada itu 150 kes baharu direkodkan hari ini. Sabah terus mencatatkan kes tertinggi iaitu 124 kes. Kes sembuh pula melibatkan 50 orang manakala 1 kematian direkodkan. Berikut data situasi terkini COVID-19 dan kes positif harian mengikut negeri-negeri. Malaysia bukan hanya akan pulih tetapi muncul lebih kuat daripada pandemik COVID-19. Itu mesej disampaikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada masyarakat dunia. Berucap menerusi rakaman video sempena debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB kali ke-75, beliau berkongsi strategi yang diambil kerajaan termasuk pembaharuan ekonomi struktur dalam menghadapi lanskap global baharu selepas COVID-19 berakhir. Pada ucapannya, Perdana Menteri bagaimanapun pun menyuarakan rasa kecewa dengan tindakan PBB yang lambat dalam membantu tindakan negara-negara anggota dalam menangani COVID-19 dengan merujuk kepada situasi beberapa bulan awal penularannya. The nation has been rather slow in aiding the response of member states to COVID-19. For instance, in the first few months of the pandemic, the United Nations Security Council, UNSC, failed to discuss the issue, even though the pandemic clearly poses a grave threat to the security of the world. Only on the 1st July of 2020 did United Nations Security Council adopt a resolution to demand an immediate cessation of hostilities, which would allow nations to refocus resources on combating the pandemic. And this is a positive step. However, we can only imagine the benefits of such action if it had been undertaken much sooner. Ada yang mendakwa bantuan kepada penduduk yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan pentadbiran PKPDP di Kedah lambat disalur. Menjawab dakwaan itu, Menteri Besar Muhammad Sanusi Muhammad Noor menjelaskan ia bukan disebabkan karenah birokrasi, sebaliknya disebabkan prosedur operasi standard SOP yang perlu dipatuhi. Dia bukan birokrasi, dia ada prosedur, ada proses SOP yang perlu dipatuhi. Mungkinlah orang kata dengan birokrasi itu, proses itu ada birokrasi yang melambatkan, tapi kita tak boleh elak sebab semua SOP itu diwartakan. Ya, step-step itu mesti dipatuhi. Kalau tidak, kita terdedah kepada tindakan undang-undang, ada isu-isu perundangan yang perlu dipatuhi. Dan kalau kita pula yang tak patuh kan, dia akan jadi perkara lain pula. Beliau ditemui selepas menyerahkan sumbangan kepada 88 ketua isi rumah pangsa Tongkang Yard Alostar. Setakat ini 4,028 keluarga terlibat PKPD pentadbiran dan bersasar telah diberi bantuan. Sementara itu, 37 sekolah menengah dan 87 buah sekolah rendah di Kota Star dibuka semula hari ini selepas PKPD pentadbiran di daerah itu ditamatkan Jumaat lalu. Tinjauan RTM mendapati pihak sekolah dan ibu bapa patuh kepada SOP ditetapkan. Berapa orang sekolah?
2 orang. 2 orang. Ya. Oh, rasanya okey lah sebab semua ikut SOP kan. Tapi kita jaga jugalah dengan pakai pelitup muka apa semua itulah. Untuk anak kita dan juga pihak sekolah anak kita sentiasa kena pakai mask dan juga sanitizer kena sediakanlah. Sentiasa pakai mask sebagai pihak sekolah pun sentiasa menjaga suhu apa semua kan. Sebelum masuk sekolah kita menjaga langkah-langkah untuk anak murid lah. Jadi untuk sekolah dan juga anak-anak murid semuanya akan insya-Allah akan selamat lah. PKP di Kota Star yang bermula 11 hingga 25 September lalu turut melibatkan 5,357 guru bertugas di Kota Star dan 905 anggota kumpulan pelaksana. Tinjauan sekitar pusat bandar raya Alor turut mendapati semua aktiviti perniagaan, sistem pengangkutan awam dan lokasi pelancongan kembali beroperasi seperti biasa. SOP dipatuhi termasuk memakai pelitup separuh muka. Kesusahan dia yang pertama sebab saya bekerja. Saya bekerja di hospital. Jadi anak-anak sekolah tutup. Jadi saya kena terpaksa mencari penjaga anak saya pula lah. Itu kesusahan saya lah. So nasib baik ada pengasuh lah yang boleh dihantar. Okey, dan saya bekerja macam biasa je. Bagi pemilik premis perniagaan, penyediaan buku rekod pelanggan dan pengesanan suhu dipatuhi. Alhamdulillah sebelum ni macam PKPD kita hanya online. So bila dah buka ni kita boleh on dengan customer untuk walk-in. Tapi kita tetap maintain dengan SOP yang kementerian tetapkan lah. Ini pertama baru start buka berniaga lah. Kena pakai batu mask apa semua. Jarak pun kena jarak 1 meter orang kata. PKPD di Kota Star dikuatkuasakan selama 14 hari berikutan penularan aktif kes positif COVID-19 bagi kluster sungai. Selepas PKPD pentadbiran di Kota Star ditamatkan Jumaat lalu, hari ini PKPD di Zon Meloh, Aman Jaya yang dilanjutkan 2 minggu sejak 13 September pula ditamatkan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan dibuat selepas tiada kes baru COVID-19 direkodkan di zon berkenaan sejak 14 September. 4,931 sampel diambil di Zon Meloh dan jumlah kes positif COVID-19 kekal 13 kes seperti direkodkan pada 13 September lalu. Kerajaan sebelum ini menguatkuasakan PKPD pentadbiran di Aman Jaya bermula 27 Ogos lalu yang melibatkan 3 zon iaitu Kenanga, Mawar dan Meloh. Pelaksanaan perintah itu di zon Kenanga dan Mawar ditamatkan pada 13 September, manakala di zon Meloh dilanjutkan sehingga 27 September susulan 12 kes positif COVID-19 pada saringan kali kedua di kawasan berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan PKPD di penjara Tawau dan kuartus penjara Taman Ihsan Tawau dilanjutkan selama 14 hari lagi bermula semalam hingga 9 Oktober. Ia mengambil kira risiko terhadap penularan wabak COVID-19. Sebelum ini, pelaksanaan PKPD di kawasan berkenaan bermula 11 September dan berakhir 25 September. Dalam tempoh tersebut, kes baharu sebanyak 2 angka sehari dicatat. Pada 23 September sahaja, 107 kes baharu direkodkan. Dalam pada itu, seramai 523 individu ditahan semalam atas kesalahan ingkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, 483 individu di kompaun manakala 40 individu lagi direman. Paling ramai ditahan semalam atas kesalahan melakukan aktiviti dalam pub dan juga kelab malam melibatkan 356 individu. Kesalahan tidak mengamalkan penjarakan fizikal pula 105 orang dan tidak memakai pelitup muka 38 orang. Semalam juga 75 parti ditahan menerusi operasi benteng. Syabu bernilai lebih 11 juta ringgit dirampas. Laporan penuh seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana.
Satu lagi cubaan menjadikan Langkawi sebagai transit penyeludupan dadah ke luar negara dipatahkan. Terbaru, syabu seberat 56.5 kilogram bernilai 11.3 juta ringgit dirampas hasil pemeriksaan terhadap sebuah bot di kedudukan 2.3 Batu Nautika Timur Laut Tanjung Kemarung, Langkawi pada Jumaat lalu. Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Pelis Laksmana Pertama Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, syabu itu ditemukan dalam 51 bungkusan teh Cina dibaluti plastik Lutsina 4. Ia dipercayai cuba diseludup ke Indonesia dari Thailand menerusi perairan Langkawi. Sindiket juga mengubah modus operandi dengan menggunakan bot nelayan kelas A bagi mengaburi mata pihak berkuasa selepas kejayaan APMM mematahkan 3 cubaan sebelum ini. Semasa beg hitam yang dijumpai oleh pasukan tim menggeledah bot kilat, dapati beg hitam ini disembunyikan di dalam perut bot yang mana di sebelah atas didapati terdapat pukat serta kayu-kayu yang pada pandangan saya ia adalah untuk mengaburi pihak berkuasa lah. 2 suspek terjun ke laut ketika bot mereka dikejar bot penguat kuasa. Sehingga kini kedua-dua suspek belum ditemukan dan APMM masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat bagi mengesan mereka. Nama Jalan Raja Laut 1 di Ibu Negara kini dikenali sebagai Jalan Palestin. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Noor Hisham Ahmad Dahlan dalam satu kenyataan maklumkan cadangan untuk menukar nama jalan itu tercetus sempena Majlis Himpunan Hari Quds Sedunia di Dataran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL pada 26 hingga 31 Mei tahun lepas, dan menurutnya menamakan Jalan Palestin itu sebagai simbol sokongan Malaysia kepada perjuangan rakyat Palestin dalam menentang penindasan dan seterusnya menubuhkan sebuah negara Palestin. Beliau berkata proses untuk mengenal pasti jalan yang sesuai sebagai Jalan Palestin mengambil masa agak lama kerana perlu dibuat secara teliti dan perlu melalui prosedur ditetapkan seperti mana penamaan jalan-jalan lain. Garis panduan aktiviti pertanian kebun bandar kini di peringkat akhir penelitian dan dijangka siap penghujung Oktober ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata garis panduan itu yang dirangka oleh Jabatan Lanskap Negara ia merangkumi prosedur operasi standard SOP serta menjadi sumber rujukan bagi memudahkan mereka yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Garis panduan itu kerana apa? Kita nak ada satu garis panduan yang lebih komplit kerana urban farming ni, bandar ni dibuat kadang-kadang kawasan bawah elektrisiti, kawasan tepi sungai dan sebagainya. Jadi yang itu tidak ada penyelarasan dengan jabatan sungai, jabatan TNB. Dan itu saya nak sarankan jadi ada dia punya SOP. Jadi agar mereka tidak setiap kali mereka nak buat mereka kena rujuk satu sana satu sini. Jadi menyusahkan mereka. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penutup bengkel kebun bandar melibatkan 53 peserta di Natural Farm School di Langkawi. Menerusi garis panduan berkenaan, pekebun bandar tidak akan mengalami kesukaran untuk merujuk dan membuat permohonan di agensi berbeza. Garis panduan itu juga berpotensi menjadi pemangkin dalam memperluas program kebun komuniti khususnya kepada generasi muda. Peruntukan tambahan 66 juta ringgit diluluskan bagi pelaksanaan 802 projek pemulihan sungai untuk mengurangkan risiko banjir di seluruh negara. Selain pemeliharaan tebing sungai, ia turut melibatkan projek naik taraf, saliran kerja-kerja kecemasan luar jangka. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata kira-kira 500,000 penduduk di kawasan yang dikenalpasti akan menerima manfaat apabila kesemua projek itu siap menjelang akhir tahun ini. Bagi memastikan pelaksanaan 802 projek ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi setempat, kaedah perolehan yang digunakan ialah melalui sebuah harga
dan undian. Kita harap ini pertama dia boleh merangsang pertumbuhan ekonomi segera di kalangan penduduk, kontraktor yang terjejas dengan akibat pandemik baru-baru ini dapat kerja terus. Beliau menyempurnakan majlis cabutan undi bagi kerja-kerja di bawah peruntukan kementerian itu bagi jajahan Kota Baru. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton laporan meteorologi pada malam ini. Kita mulakan dengan melihat paparan carta angin permukaan, iaitu rantau negara kita yang masih lagi menerima tiupan angin dari pelbagai arah dan juga secara perlahan dengan kelajuan sekitar 10 hingga 20 km sejam. Namun begitu, tiada sebarang amaran terperingkat bagi angin kencang di seluruh kawasan perairan negara dan ia adalah selamat untuk sebarang aktiviti. Seterusnya, untuk paparan imej gema radar pada malam ini dapat diperhatikan ribut petir di beberapa tempat di sekitar negeri Perlis, di Pulau Langkawi dan juga di negeri Kedah masih lagi berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala berbeza dengan keadaan cuaca di negeri Sabah dan Sarawak, kelembapan yang tinggi lebih tertumpu di bahagian pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah serta di hampir keseluruhan bahagian Limbang dan juga di bahagian Kuching dan di sekitar sebahagian Kapit. Keadaan ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Seterusnya, untuk paparan pada keesokan pagi, ramalan cuaca bagi seluruh Malaysia dijangkakan tiada hujan di seluruh semenanjung. Namun demikian, kelembapan masih tertumpu di sekitar bahagian Kudat dan juga Sandakan negeri Sabah. Manakala di negeri Sarawak pula dijangkakan tiada hujan. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca dan juga gempa bumi di seluruh negara, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Twitter, Facebook dan juga Instagram rasmi Met Malaysia. Saya Farah Halim. Assalamualaikum. Sukan payung terjun makin digemari ramai. Teruskan bersama kami untuk paparan penuh. Yang melihat dunia dari sudut pandang berbeza, mungkin antara sebab sukan payung terjun kini semakin mendapat perhatian. Meski risiko aktiviti altitud tinggi, kelompok penggemar sukan lasak tetap menjadikan sukan itu sebagai riadah pada masa terluang. Wartawan Audi Muhammad Nur melaporkan. Tiba-tiba datang perasaan takut, risau dan juga gemuruh. Itu gangguan yang dialami penerjun payung terjun statik sebelum melakukan terjunan buat pertama kali pada ketinggian 4,000 kaki di udara. Namun, sebaik terjun dari pesawat, perasaan gemuruh terus hilang dan bertukar seronok apabila payung terjun terbuka dengan sempurna. 5 minit di udara amat mengujakan, seterusnya rasa puas sebaik melakukan pendaratan.
Sehari sebelum melakukan terjunan, peserta diberi latihan asas. Mereka dilatih untuk mengendalikan beberapa disiplin penting seperti latihan keluar pesawat, mengawal payung dan ketika hendak melakukan pendaratan serta persediaan sekiranya berlaku kecemasan seperti payung tidak berkembang dengan baik. Tapi di sini untuk payung terjun kita letak ciri-ciri keselamatan. Sebagai contoh, saya beri satu contoh yang mana ini dipanggil AAD ataupun dipanggil Automatic Activating Device. Yang mana alat ini akan dipasang di payung cadangan, payung kedua. Yang mana alat ini kita setkan di ketinggian 1,500 kaki. Bagi setiap sorti, penerjun yang mempunyai badan yang lebih berat akan terjun terlebih dahulu atas sebab keselamatan dan memudahkan kawalan daripada jurulatih yang berada di bawah. Jarum altimeter menunjukkan 4,000 kaki. Penerjun akan dipanggil jam master pada bila-bila masa untuk keluar dari pesawat dan mengambil kedudukan untuk terjun. Selepas jam master memberi arahan untuk mengambil kedudukan, penerjun segera keluar untuk melakukan terjunan. Selepas menguji payung seperti brake, memeriksa arah angin dan lokasi mendarat, penerjun perlu bermain di kawasan upwind untuk bagi memudahkan ke tempat mendarat atau dikenali sebagai drop zone. Saya mereka sebelum tahun 2020 dan hari saya penerjun pertama. Wah, pengalaman kat atas tu memang mula-mula terjun memang gayat. Tapi bila kita dah dari sini buka tu, tengok bawah, kita relax bro. Payung pintal sikit dekat atas sebab dengan apa yang coach dah bagi tahu. So kita tenang, relax dan payung buka dengan bagus lah. So yeah, the view is very nice. Count is good. Terjunan buat ibu kaki di mana ini ada pertama kali Ramadan ini. Terima kasih kepada Architect Club. Seramai 140 peserta dari pelbagai latar belakang berbeza melakukan terjunan Merdeka 2020 di Taiping anjuran FJet Skydive Club. Terjunan dengan slogan terima kasih petugas barisan hadapan itu sebagai penghargaan dan pengiktirafan terhadap jasa serta pengorbanan setiap individu barisan hadapan yang bertukar lumus memerangi penularan pandemik COVID-19. Terjunan membabitkan 3 kategori berbeza direkodkan dalam Malaysia Book of Record dalam penerjun paling ramai dalam kategori sukan payung terjun. Audi Mamano, Berita RTM. Sektor utama di negeri Sabah seperti pertanian, pembuatan dan pelancongan yang terkesan akibat penularan COVID-19 harus diberi tumpuan oleh kerajaan negeri yang baharu. Penganalisis ekonomi dari Putra Business School PBS, Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, inisiatif bersesuaian perlu dilaksana untuk membangunkan kembali ketiga-tiga sektor berkenaan di samping mengenal pasti industri lain yang berpotensi. Jelas beliau, kerajaan baharu yang sehaluan dengan kerajaan persekutuan memberi kelebihan buat negeri itu daripada aspek pelaksanaan projek mega persekutuan seperti Lebuh Raya Pen Borneo dan isu royalti minyak. Di samping itu, inisiatif sedia ada yang telah atau sedang dilaksanakan oleh kerajaan terdahulu harus diteruskan selagi ianya memberikan impak yang positif kepada negeri Sabah, seperti strategi dan peruntukan untuk menyegerakan digitalisasi sistem penyampaian perkhidmatan awam negeri dan menggalakkan sektor swasta beralih ke era pendigitalan. Mungkin inisiatif baru juga harus dilaksanakan seperti memperkasakan sektor pertanian di era Agri 4.0 ini supaya ianya dapat membantu kerajaan merealisasikan dasar agro makanan negara. Penganalisis ekonomi Profesor Aimi Zulhaimi pula berkata pembangunan infrastruktur seperti air, elektrik, jalan raya dan akses kepada internet perlu diberi perhatian. Selain itu, kerajaan negeri harus melaksana projek yang seiring dengan kerajaan persekutuan daripada segi inisiatif bagi membantu rakyat yang terkesan dengan penularan COVID-19. Untuk memberikan pakej yang lebih menyeluruh kepada rakyat negeri Sabah, termasuklah golongan rakyat Sabah yang berada di negeri luar, terutama di Semenanjung, yang menghadapi kesukaran mendapatkan pekerjaan dan sebagainya.
Keduanya adalah mengadakan satu blueprint jangka panjang untuk bangunan negeri Sabah. Misalnya mungkin 10 tahun paling minima untuk menarik pelabur melalui joint venture ataupun PPP ataupun public private partnership untuk membangunkan infrastruktur negeri Sabah seperti air, elektrik, internet dan jalan raya. Yayasan Bank Rakyat dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperuntukkan RM3 juta bagi membantu PKS dan usahawan mikro melalui program BizHall 2020. Pengerusinya Dato' Nazir Hussein Akhtar Hussein menyatakan inisiatif itu khusus bagi membantu peniaga yang terjejas akibat COVID-19. Program itu juga bertujuan membuka peluang kepada peniaga untuk mendapatkan bantuan yang disediakan 15 agensi di bawah kementerian serta membantu usahawan mendapat khidmat nasihat, latihan dan pelbagai fasiliti disediakan. 15 agensi pada hari ini akan menawarkan pelbagai bentuk geran, latihan dan juga pinjaman mudah cara. Dan selain daripada itu, kita ada juga tim daripada yayasan sendiri. Kita akan memilih seramai 200 orang untuk kita groom mereka. Dan dua kategori yang kita jadikan sebagai asas, satu mereka yang baru start berniaga untuk kita adakan program mentor-mentee selama 6 bulan, coaching, training dan sebagainya untuk mereka memulakan perniagaan, mengembangkan perniagaan dia. Dan kumpulan kedua adalah mereka yang telah berniaga 6 bulan ke setahun ke. Beliau menyatakannya selepas majlis perasmian BizHall 2020 di Ibu Negara. Sesi BizHall akan diadakan di 7 lokasi, Kuching, Bera, Melaka, Perak dan Kedah antaranya. Selain kesan sosioekonomi akibat COVID-19, negara-negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB perlu terus waspada terhadap kemungkinan ancaman keganasan semasa dunia dalam tempoh tidak menentu ketika ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ucapannya menerusi rakaman video sempena debat umum Perhimpunan Agung PBB kali ke-75 berkata, komunikasi telus, rangkaian kerja serta kerjasama risikan yang lebih baik di peringkat negara dan antarabangsa amat penting bagi memerangi keganasan dan radikalisme. This is a psychological war waged on the vulnerable, and we must win over hearts and minds to succeed. Effective communication strategies at all available channels must be prioritized to ensure that misinformation and disinformation is countered without infringing respective domestic laws. Tan Sri Muhyiddin turut menyentuh mengenai perbezaan dalam Majlis Keselamatan PBB yang telah menjadikan badan itu kerap kali tidak tegas dan tidak berkesan. Beliau berkata masyarakat sejagat perlu mengakui bahawa selepas lebih 7 dekad, keamanan dan keselamatan dunia tidak seharusnya terus ditentukan oleh hanya segelintir negara. Perdana Menteri menegaskan sudah tiba masanya komposisi Majlis Keselamatan lebih menggambarkan keanggotaan semasa PBB. 5 kerusi tetap yang mempunyai hak veto telah membuktikan organisasi tersebut memerlukan perubahan. Ini kerana sesebuah pakatan tidak mungkin berupaya mencapai matlamat sama jika ada satu pihak berpendapat ia lebih berhak membuat keputusan berbanding yang lain. Dalam pada itu, kredibiliti PBB boleh dan mesti dipulihkan untuk membina masa depan lebih baik jika semua ahli pertubuhan itu mempunyai iltizam politik dan keberanian moral bagi melakukan perkara yang betul. Tegas Perdana Menteri, isu Palestin dan Rohingya adalah antara sebab utama mengapa PBB perlu menjadi lebih kukuh dan berkesan. Rayuan masyarakat Rohingya di Rakhine adalah antara contoh jelas membuktikan kegagalan PBB. The spillover effects of the crisis in the Rakhine state, which includes the mass migrations of people from Myanmar, has significantly impacted not only Malaysia but also other neighboring countries.
Malaysia currently hosts the largest number of Rohingya refugees in Southeast Asia. As a developing nation coping with the cost of managing and providing protections to nearly 180,000 registered refugees and asylum seekers in the country, with 80% of them from Myanmar, our resources are stretched thin. Yet Malaysia is expected to do more to accommodate these incoming refugees. Is that fair? Bagaimanapun, Tan Sri Muhyiddin berkata Malaysia tetap mengambil tanggungjawab daripada aspek kewangan dan sosial bagi membantu etnik Rohingya yang melarikan diri ke negara ini meski tidak tertakluk kepada Konvensyen Pelarian 1951 dan Protokol 1967. Baik, seperti biasa, berita perdana kita teruskan dengan segmen sukan. Malam ini, segmen sukan bersama Akhtar Hamzah. Akhtar. Perak juara Piala Tun Razak 2020. Tunggakan gaji skuad Kedah selesai sebelum 30 September. Assalamualaikum, terima kasih Ivan dan juga Hanim. Aksi final kejohanan hoki Piala Tun Razak 2020, jaringan hat-trick Muhammad Haziq Samsul berjaya membantu Perak menjulang kejuaraan selepas menewaskan Terengganu 4-2 di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Kejayaan itu membolehkan Perak merampas semula gelaran juara selepas kali terakhir dimenangi mereka 2 tahun lalu dan kejuaraan ke-10 sejak 1963. Lebih manis, ia kejayaan ketiga Perak menundukkan Terengganu pada aksi final selepas edisi 2017 dan 2018. Dalam satu lagi aksi final membabitkan pasukan wanita menyaksikan Pahang menang tipis 2-1 mengatasi juara bertahan Selangor. Nuraini Abdul Rashid muncul wira skuad wanita Pahang apabila 2 golnya membantu pasukan menjinakkan Selangor. Nuraini turut dinobatkan sebagai penjaring terbanyak kejohanan dengan meledak 10 gol sepanjang kejohanan. Sementara Ketua Jurulatih Skuad Hoki Kebangsaan Arul Sevaraj bakal memanggil beberapa nama baharu untuk menyertai kem latihan kebangsaan. Ia selepas kualiti permainan yang baik ditunjukkan kebanyakan pemain dan pasukan sepanjang kejohanan Piala Tun Razak 2020. Saya gembira dengan prestasi kebanyakan pasukan dari segi perlawanan satu sama lain seperti contoh pasukan Perlis, pasukan Negeri Sembilan, skor close, cuma 1-2 game saja skor besar. So dari segi performance overall, satisfied lah, bagus dari segi pasukan-pasukan. Beliau ditemui pemberita selepas perlawanan akhir membabitkan Perak dan Terengganu yang dimenangi Perak dengan keputusan 4-1. Sementara itu Arul tidak menolak untuk menyenaraikan pemain senior Faizal Syari yang cemerlang menyumbang 2 gol meskipun tewas kepada Perak. Ujarnya lagi, selain kemahiran, usaha dan kesungguhan pemain turut menjadi kriteria utama pemilihan dalam skuad kebangsaan. Senarai kesemua pemain akan didedahkan pada Khamis. Saingan Liga Super 2020, skuad Tok Gajah bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Kedah 2-1 di Stadium Darul Makmur Kuantan. Kemenangan ini meletakkan Pahang di zon selamat dalam saingan Liga Super. Gol kemenangan Pahang disumbangkan Nik Muhammad Sharif Hasifi Muhammad Lazim seminit sebaik babak kedua perlawanan bermula. Bagaimanapun skuad Lam Merah terlebih dahulu mengejutkan tuan rumah apabila mendahului 1-0 hasil jaringan penyerang import Cece Kipre pada minit ke-15. Namun, 5 minit sebelum separuh masa pertama tamat, pemain import Tok Gajah Adam Reed menjaringkan gol penyamaan selepas menewaskan penjaga gol Kedah Muhammad Syadil Saari. Dalam satu lagi aksi Liga Super malam tadi, sepakan penalti minit akhir menyelamatkan Selangor daripada dimalukan pendatang baru UiTM FC atau The Lion Troops selepas kedua pasukan terikat 3-3
di Stadium UiTM Shah Alam. Selangor yang kini dibimbing Michael Fechtenbeiner berjaya membuka tirai jaringan pada minit ke-24 menerusi rembatan Ifedayo. Sandro kemudiannya melebarkan kedudukan pada masa tambahan separuh masa pertama selepas rempatannya dari luar kawasan penalti terus menggegar jaring UiTM FC untuk gol kedua perlawanan. Bersambung babak kedua, UiTM FC memperkemaskan aksi dan berjaya merapatkan defisit jaringan pada minit ke-47 menerusi Gustavo Almeida dos Santos dan berjaya menyamakan kedudukan selang 10 minit kemudian. 4 minit kemudian, UiTM FC sekali lagi menafikan pertahanan penjaga gawang gol Selangor, Khairul Azhan Khalid. Ifedayo berjaya menyamalkan maruah Selangor apabila menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung aksi selepas bola terkena tangan pemain pertahanan Victor Clotaire Michel. Keputusan seri ini menyaksikan Selangor menghuni tangga ke-8 dengan 11 mata, manakala UiTM FC menduduki tempat keempat selepas mengumpul 14 mata. Akhirnya, pemain skuad Lang Merah atau Hijau Kuning musim ini bakal menarik nafas lega apabila isu tunggakan gaji 3 bulan akan dilangsaikan sebelum 30 September ini. Ini merupakan janji Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA, Muhammad Sanusi Mat Noor. Menurut Menteri Besar Kedah, tunggakan gaji itu melibatkan bulan April hingga Jun lepas. Manakala gaji Mac, Julai, Ogos dan September telah dijelaskan sebelum ini. Jelas beliau, gaji perlu dibayar sebelum 7 hari bulan pada setiap bulan. Bayaran semasa semuanya sudah diselesaikan mengikut waktu ditetapkan. Dengan pembayaran ini, semua tunggakan gaji pemain dan pegawai skuad Hijau Kuning akan selesai sepenuhnya. Tunggakan tu kita akan settle, insyaAllah. Belum lagi. 3 bulan yang kebelakang tu belum. Tapi gaji semasa settle. Kita dah settle bulan Mac, April, Mei, Jun belum. Julai, Ogos, September dah. Beliau bercakap kepada media selepas penyampaian sumbangan kepada penghuni rumah pangsa Tongkang Yard atau Star yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Sumbangan diserahkan melalui Pegawai Daerah Kota Star, Dato' Asri Reda Abdul Rahman. Sementara itu, KFA juga telah menghantar surat permohonan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk memohon pelanjutan tempoh bagi melengkapkan proses pelesenan kelab yang sepatutnya dihantar pada 15 September lalu. Kerajaan Terengganu memberikan insentif Olimpian kepada 2 atlet kelahiran negeri itu yang berjaya mewakili negara ke Sukan Olimpik Tokyo tahun depan. Azizul Hasni Awang dari Sukan Berbasikal dan Khairul Anwar Muhammad dari Sukan Memanah masing-masing menerima insentif RM100,000. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia Sukan dan NGO Terengganu, Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, insentif tersebut sebagai galakan untuk mereka meraih pingat pada sukan berprestij dunia itu. Bagi atlet memanah, Khairul Anwar, insentif itu satu pembakar semangat untuk memberi persembahan terbaik. Walaupun telah 2 kali menyertai Sukan Olimpik pada 2012 dan 2016 tanpa sebarang pingat, namun Khairul tetap meletakkan sasaran membawa pingat untuk negara. Okey, untuk sasaran, kalau secara individu memang saya setiap kali Olimpik pun saya targetkan medal, tak kira apa pun medal, suka macam mana pun kita still buat yang terbaik. So kita punya planning sekarang ni, kita punya program training semua dah berjalan dengan lancar lepas PKP tu hari, dan sekarang ni kita punya planning untuk local competition. Kita fokuskan local competition dulu sebelum kita dapat ke competition luar. Insentif berkenaan disampaikan Yang di-Pertua DUN Datuk Yahya Ali pada majlis sambutan Hari Belia Negara 2020 peringkat Terengganu di Kuala Terengganu. Atlet berbasikal Azizul Hasni Awang ketika ini sedang menjalani latihan di Melbourne, Australia sebagai persiapan ke tamasya itu yang dijangka berlangsung pada Julai 2021.
Mungkin ada sinar harapan buat atlet mendaki negara menyumbang pingat pada Sukan Asia di China Disember ini seandainya ada agensi-agensi di luar sana ingin bekerjasama bersama Persekutuan Mendaki Malaysia PMM. Ini kerana Sukan Asia di China itu menjadi misi penting PMM untuk mempersiapkan atlet dalam merebut hanya 2 slot ke Olimpik Tokyo bersama negara-negara jiran di Asia. Setiausaha Agung PMM Muhammad Jun Basarudin berkata, PMM kini sedang giat merangka pelan baharu terutamanya dalam pemilihan atlet baharu kerana mahukan skuad terbaik untuk dihantar ke Sukan Asia. Sebab untuk kelayakan Olimpik Tokyo 2021 ini, dia kategorinya lah combine. Jadi ada 3 kategori iaitu lead, boulder dan juga speed. Jadi slot ini nampak lebih terbuka dan kerana contoh kita ambil contoh, kita bukan nak menegatifkan tapi kita ambil secara positif side. Indonesia memang kita tahu dia hebat dalam elemen speed, dalam kategori speed. Tapi untuk kategori lead dan boulder dia sederhana. Sama juga dengan Japan. Sebenarnya Japan kategori speed dia sederhana dan juga negara-negara lain. Jadi saya melihat bahawa bila acara ini diletakkan di peringkat Olimpik secara combine, yang ini jadi satu cabaran terbuka kepada 4-5 negara yang saya sebutkan tadi. Beliau menjelaskan perkara tersebut ketika menjadi panel utama dalam kejohanan yang dianjurkan PMM dalam pemilihan skuad kebangsaan di Camp 5 Sungai Wang. Tambah Jun lagi, kejohanannya berlangsung dari 25 September sehingga hari ini mendapat sambutan baik dengan 96 penyertaan dari semua negeri. Selain itu, PMM akan memilih 10 atlet lelaki dan 10 atlet perempuan untuk diserap ke skuad negara dan bakal memulakan latihan dalam masa 2 minggu lagi. Baiklah, sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Kita kembali bersama Ivan dan juga Hanim untuk meneruskan berita perdana dalam segmen hashtag. Silakan. Kasih sayang anak dan ibu bapa tiada tolok bandingnya seperti dikongsi Muhammad Zuhaika Zailani, 19 tahun. Dia merakam momen berbual bersama orang tuanya yang juga OKU. Menurut pemuda itu, dia dan adik-beradiknya berkomunikasi dalam bahasa isyarat dengan ibu bapa mereka. Video tersebut kini tular di media sosial dan menyentuh hati rata-rata netizen di platform berkenaan. Ini video yang dimuat naik pengguna Twitter dikenali sebagai Bella Boy 23 mengenai kasut wanita yang unik. Kasut tersebut telah diperbuat daripada kabel terpakai seperti pengecas telefon bimbit. Hasilnya sangat luar biasa apabila ramai yang kagum dengan inovasi berkenaan. Dan baru-baru ini tular juga sebuah video di laman sosial yang menunjukkan terdapat 2 ekor panda yang sedang berkelahi dalam sebuah kandang. Video tersebut dibuat naik oleh Animals World di Twitter dan telah meraih perhatian ramai sehingga menerima sebanyak 17,000 tontonan. Gelagat panda sememangnya sentiasa mencuit hati. Purnama, itu judul lagu baharu Naim Daniel. Lagu Purnama mendapat sentuhan komposer Omar K dan bakal menemui peminat bulan depan. So sekarang ni Naim tengah fokus dengan lagu terbaru di mana Naim akan datang dengan single yang bertajuk Purnama pada tahun ni jam pula bulan 10 ni insya-Allah. Naim ditemui Bidiva pada majlis kesyukuran kumpulan Left-Handed di Ibu Negara. Baru-baru ini Naim menerima anugerah artis tempatan paling popular pilihan pendengar dan lagu tempatan popular di salah sebuah platform penstreaman muzik Asia. Sebagai tanda terima kasih buat peminat, Naim berhasrat mengeluarkan album khas tahun depan. So far Naim sedang fokus on album dahulu. Pada tahun hadapan insya-Allah Naim akan datang dengan 10 buah lagu dan semuanya adalah lagu rilisan terbaru dan Naim sedang siapkan setlist untuk album. Dan insyaAllah kita ada rezeki kita dapat tengok juga ramai lagi artis-artis di dalam album Naim untuk kolaborasi sama, tapi Naim tak dapat betul sekarang. Apa-apa Naim akan update kemudian insyaAllah.
Pelakon Chacha Mak Embong antara selebriti yang menceburi bidang perniagaan kosmetik. Bukan sekadar mengejar status jutawan, tetapi memikirkan sudah tiba masanya beliau menjana pendapatan secara serius, khususnya bagi membalas jasa ibu bapa. Saya fikir sebab sekarang ni saya dah 24, daripada saya kecil family saya yang tolong saya. So saya rasa dah tiba masanya untuk saya bekerja, dapatkan rezeki untuk keluarga saya pula. Dan saya boleh bagi keluarga saya semua bangga dengan saya. InsyaAllah boleh bawa semua family pergi Mekah, itu je. Chacha atau nama sebenarnya Siti Aisyah Ismail ditemui B-Diva selepas majlis pelancaran sebuah produk di Petaling Jaya. Baik, ini kisah pelakon yang dikatakan hangat dengan kisah percintaan baharunya. Sharifah Sakinah aktif berkongsi tip pemakanan dan penjagaan kesihatan di laman Instagramnya. Menurut Sakinah, dirinya akan terlibat dengan program Fit Malaysia selain menjadi duta dan fasilitator dalam cabaran menurunkan berat badan selama 18 hari. Anjuran produk kesihatan Holy Fits. Dalam pada itu, jelasnya Malaysia mencatatkan paling tinggi penyakit obesiti di negara Asia Tenggara dan seharusnya semua pihak perlu mengambil serius untuk menangani perkara tersebut. Aku memang tak ada time. Siapa kata aku ada time? Tapi aku still boleh pergi exercise. Make time. And jaga makan. Tu yang paling penting. Kalau macam tak terjaga makan, kau kena larilah. Kalau tak ada masa nak lari, kau kena detox lah. Aku ada program aku sendiri. Program aku untuk Fit Malaysia. Untuk lead lah. Sampai bila tu? Sampai bulan 3. Dia kerja dengan government. Berita perdana edisi 27 September berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda. Jangan lupa terus patuh SOP PKPP untuk kita sama-sama memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.